Jadi saya ucapkan tahniah kepada pelajar yang dah siapkan latihan tugasan 2. Tapi sebenarnya due date dia bukannya hari ni Dan saya saja letak supaya kamu semua hantar pada semalam last lah kiranya. Tapi sebenarnya saya letak due date dekat Google Classroom 2 minggu. Jadi siapa yang dah buat awal tu kira baguslah saya ucapkan tahniah. Sebab apa? Sebab saya nak ringankan beban awak. Untuk tajuk sukatan sirakan data terkumpul ni, kita akan belajar selama 3 minggu. Dan saya akan minta kamu buat tugasan 3 soalan sebenarnya. Kita akan buat soalan 2, soalan 4 dan soalan 6. Okey. Jadi nanti bagi pelajar yang dah siap soalan 2 dengan 4 tu, nanti tambah je lagi. Okey, tambah gambar sahaja nombor 6. Okey, cara dia sama macam kita cari mean, variance dan CCMPY. Hari ni saya nak explain bahagian ni sahaja. Okey. Untuk soalan jenis yang macam ni, sebenarnya saya dah terangkan pada sukatan sirakan data tak terkumpul yang form 4 punya tajuk. Cuma yang ini dia ada kekerapan, jadi dia berbeza sedikit lah dari segi cara penggunaan calculator. Tapi tak apa, cara jawab dia sama. Kita akan kena pasti siapa yang lebih konsisten. Jadi awak dah tahu dah, kalau sesuatu tu mempunyai CCMPY yang lebih kecil, maka dia lebih konsisten. Okey, kita dah faham yang tu. Jadi hari ni kita nak buat latihan sahaja. Okey, start dengan nombor 5. Alright. Jadi soalan ni dia bagi mesin P dengan mesin Q. Dia suruh kita tentukan yang manakah ikut soalan 1, 51 ni. Okey. Sekejap Alright. So 51 ni dia tanya mesin manakah yang menunjukkan prestasi yang lebih baik dari segi ketepatan tekanan angin. Dia cakap prestasi lebih baik. Okey, lebih baik ni kita lebih refer kepada mean ataupun jumlah antara kuartil. So kalau awak cari mean, mungkin awak akan dapat dekat sini ada kata kunci lah. Kilang itu menetapkan tekanan angin dalam sebiji bola antara 11.3 hingga 11.7. Jadi dia kata tekanan angin antara julat antara ni lah. Okey, so untuk soalan pertama ni, dia sebenarnya soalan kehebat tau. Okey, so awak cari menggunakan kaedah kalkulator yang saya pernah terangkan. Jadi cari satu-satu. Kita akan cari mesin P, kita akan cari mesin Q. Yang dalam data semua ni, okey, semua yang diberi ni adalah kekerapan. Jadi apa yang awak dapat ni semua ni adalah kekerapan. Untuk kita gunakan kaedah kalkulator, kita memerlukan titik tengah. Jadi saya buat lagi satu yang baru. Kita cari titik tengah bagi setiap kelas yang ada. Untuk mesin P dengan mesin Q, masing-masing mempunyai selang kelas yang sama. Bila ada selang kelas yang sama, maksudnya titik tengah juga adalah sama. Jadi kalau awak nak cari titik tengah untuk yang pertama ni, tekan saja kalkulator. Okey, awak tambahkan had bawah dengan had atas. So 8 campur dengan 8.9. Campurkan, kemudian awak bahagi dengan 2. Jadi titik tengah untuk kolom yang pertama adalah 8.45. Okey. So awak kena cari titik tengah bagi setiap kolom yang ada dalam jadual. Okey, jap. Okey. So untuk ni kita akan guna benda yang sama. Kita akan campurkan had bawah dengan had atas. Had bawah dia adalah 9, had atas dia adalah 9.9. Jadi awak campurkan, kemudian awak bahagi dengan 2. Okey. Bahagi 2 dapat 9.45.
Untuk soalan macam ni, bila awak tengok setiap kolom dia naik tambah 1, maksudnya selepas tu pun dia akan jadi sama, tambah 1. So, untuk seterusnya dia akan jadi 10.45 dan seterusnya. Saya rasa untuk congak ni semua dah faham lah. Okay, jadi ini adalah untuk titik tengah bagi semua kelas. Okay, so awak boleh sambungkan yang dekat sini. Kalau sukatan serakan untuk yang tingkatan 4, dia tak perlu cari titik tengah, dia terus cari je dia punya kekerapan sahaja guna kalkulator. Tapi untuk yang kes macam ni, disebabkan dia tingkatan 5, so dia ada sedikit penambahan pada titik tengah. So awak letak je titik tengah tu, dan awak boleh bandingkan min untuk mesin P dengan mesin Q. Jadi untuk soalan pertama, kita akan cari min dulu. Okay, kita akan cari min untuk mesin P. Min untuk mesin P ni, awak boleh gunakan kaedah titik tengah darab dengan kekerapan. Jadi kita akan tengok titik tengah dia adalah 8.45. Okey, min adalah titik tengah kali kekerapan. Jadi awak 7, silap. Okey, so 7 ni datang daripada kekerapan untuk mesin P. Kita selesaikan dulu mesin P, baru kita cari mesin Q. Untuk soalan ni awak cari min dulu. Okey, so awak kena salin jalan kerja macam apa yang saya tulis kat sini. Rumus untuk min adalah hasil tambah bagi kekerapan darab titik tengah. Saya rasa min semua orang dah tahu dah, sebab kita dah pernah buat pada minggu lepas dan minggu lepas. Soalan graf sama je, saya dah ajar. Okey, kemudian awak bahagi dengan jumlah kekerapan yang ada. So, jumlah kekerapan dia awak kena kira lah. 7 campur 11 campur 13 campur 12 campur 5 campur 2. Dan awak kira guna kalkulator biasa sahaja pun boleh, tak ada masalah. Sebab ini hanya mencari min sahaja. Tapi kalau awak rasa awak nak praktis untuk gunakan mod SD, awak kena praktis lah. Sebab kalau awak mahir gunakan kalkulator mod SD ni, senang untuk awak cari variance dengan sistem piawai. Tapi untuk ni tak perlu, sebab nanti kita nak guna untuk mesin Q pula. So awak guna biasa pun boleh. Macam ni saya guna 8.45, terus je kira. So, hasil jawapan untuk atas awak akan dapat 525.5.
Dan awak tambahkan jumlah kekerapan yang ada di bawah. Jumlah kekerapan ada 50. Okey, jumlah kekerapan bawah ni ada 50. Jadi awak kira jawapan dia. Okey, sekejap Okey. So ini adalah jawapan dia 10.51. Dan sekarang awak kena cari min untuk mesin Q pula. Jadi awak kena buat mesin Q benda yang sama. Kekerapan darab dengan titik tengah. Menggunakan titik tengah yang sama, okey. Jadi awak darabkan dengan kekerapan untuk mesin Q pula. Jadi awak salin balik, tapi awak ubahkan kekerapan yang ada. Okey, awak boleh salin mesin Q yang ini. Jadi awak kira guna kalkulator untuk apa? Dapatkan nilai jawapan. Okey, awak boleh salin jawapan ni.
Okey, berdasarkan jawapan P dan Q yang awak lihat dekat dalam apa yang saya tulis kat depan. Okey, so kalau kita tengok mesin P, jawapan dia adalah 10.51 dan mesin Q adalah 11.65. Okey, jadi yang manakah? Okey, jadi manakah yang menentukan antara 11.3 dengan 11.7? Mesin P atau Q? Awak boleh komen. Mana tadi? Okey, ni. Okey, mesin Q Okay, awak sambung apa yang saya tulis kat bawah. Okay, awak salin. Nanti saya explain. Alright. Okay, so kita tengok kat sini mesin Q apa kan? Mesin Q apa ni?
dia lebih baik sebab dia berada di antara 11.3 PSI hingga 11.7 PSI. Ini soalan ni kebat sebab dia kata ni adalah prestasi yang lebih baik. Kalau dia cakap lebih konsisten, baru kita tengok CCM piawai. Yang ini lebih detail. Okey. So untuk soalan macam ni, okey, awak kena bandingkan sahaja mesin P dengan mesin Q, yang mana yang lebih baik dan lebih konsisten. Okey. Sekarang saya nak cari Saya nak cari variance dan CCM piawai bagi untuk mesin P dan Q. Kita nak cari variance dan CCM piawai untuk mesin Q. Sekarang ni awak salin kat depan dan awak kena tahu teknik menggunakan kalkulator untuk mencari variance dan CCM piawai. Jadi kita mulakan lagi sekali untuk soalan 2. Kita start dengan mesin P. Kita dah tahu dah min dia berapa. Kita tulis dulu, min dia adalah 10.51. Jadi kita terus proceed kepada variance. Okay, terus proceed kepada variance. Jadi variance, ingat ya, jalan kerja dia sama macam min, tapi awak letak kuasa 2. So saya tulis balik. Okay, dia leceh sebab dia nak tulis balik je. Okay, awak ambil kekerapan untuk mesin P sahaja. Okay, sekejap awak dah tahu dah kekerapan dia, awak dah tahu jumlah dia adalah 50. So dia akan tolak dengan min kuasa 2. So awak akan tolak dengan 10.51 kuasa 2. Dan untuk letak kuasa 2, saya rasa lebih elok kalau awak letak kuasa 2 pada titik tengah. Okey. Sebab variance ni rumus dia lebih kurang macam min, tapi dia ada sedikit penambahan. Dia letak kuasa 2 sahaja, dan dia kena ada tolak min kuasa 2. Okey, awak salin jalan kerja dulu, dan saya nak awak belajar lagi sekali macam mana nak guna mod SD. Sebab saya tanda kertas awak, saya tanda latihan awak, ada certain pelajar yang tidak menggunakan mod. Kalau nak guna jadual boleh, macam mungkin kat sekolah kamu belajar kaedah jadual. Okey. Jadi mana-mana kaedah yang awak rasa senang awak kira. Jangan awak kira sendiri macam manual tadi tu. Lepas tu nanti dapat nilai yang salah. Sebab cuai. Saya risau cuai je. So kalau awak guna kalkulator ni, kalau awak dapat min yang betul, kiranya awak akan dapat variance dan CCM piawai juga betul. Jadi untuk tekan kalkulator yang lama, okey, awak pergi kepada mod SD. Okey, mod SD ni tekan mod 2 kali, lepas tu baru tekan SD. Okey, jap, saya nak sediakan kalkulator lama sekali. Kalkulator baru. Alright. So untuk dah masuk mod SD ni, okey, awak dah tekan mod SD dan awak akan pilih awak akan pilih titik tengah dulu. So awak pilih 8.45. Okey, 8.45, tekan shift. Kalau untuk form 5 kena tekan shift. Kalau form 4 tak payah. So tekan shift, tekan koma, baru letak kekerapan. Okey, titik tengah, shift, koma, kekerapan. Maksudnya titik tengah dulu baru kekerapan.
Lepas tu awak tekan M plus untuk save. So nanti N dia keluar 7. Maksudnya kekerapan dia baru save 7. Sekarang awak pula akan pilih nombor seterusnya 9.45 shift, 11 dan awak akan tekan M plus dan seterusnya. Okey, awak boleh tekan sampai habis. Sampai awak dapat N sama dengan 50. Okey, awak tekan dulu sementara saya tengah ajar untuk guna kalkulator kelas Swiss pula. Sekejap saya kecilkan sikit. Okey. So untuk awak tekan kalkulator kelas Swiss ni, first awak tekan menu. Lepas tu awak tekan 6. Menu tekan 6. Dan awak akan pilih 1. Okey, first variable. Okey, pastikan dia ada 2 table. Satu table untuk X, satu lagi table untuk frekuensi. Kalau table untuk frekuensi tak ada, okey, awak tekan shift. Tekan shift dekat sini. Lepas tu awak tekan menu. Tekan shift menu, nanti dia akan keluar macam ni. Awak tekan bawah lagi. Tekan bawah sampai ada perkataan statistik. Okey, cari statistik, awak pilih nombor 3. Dan awak onkan frekuensi awak. So, onkan pilih 1. Sampai dia keluar table frekuensi. Baru awak isikan nilai X dengan frekuensi. Ingat ya, X tu adalah titik tengah. Frekuensi adalah kekerapan. Jadi awak isikan titik tengah dia 8.45 dan seterusnya. Isi dulu titik tengah ni. Saya suka guna kelas Swiss dekat komputer sebab dia type je, dia keluar terus nombor. Okey, kemudian frekuensi ni pula awak isikan kekerapan. Diikuti dengan nombor 7. Kemudian 11, 13, 12, 5 dan 2. Okey. So dia ada macam ni lah. Awak boleh tengok dekat paparan depan yang tengah tu. Okey. Alright. So untuk kalkulator biasa ni, okey, awak dah pilih, dah tekan N sama dengan 50, awak akan pilih shift 2. Untuk kalkulator lama ataupun kalkulator hitam putih tu. So tekan shift, tekan 2. So, 1 untuk awak cari min. Tapi min awak dah ada, so tak payahlah tekan. 2 untuk awak cari sisihan piawai. Boleh je awak terus cari sisihan piawai, tak ada masalah. Tapi awak cari variance dulu. So, awak tekan 2. Dan awak letak kuasa 2. Okey, awak letak kuasa 2. So, dia akan keluar 1.776. Ambil 3 tempat perpuluhan cantik. Okey, so akan dapat 1.776. Kemudian sisihan piawai awak boleh cari balik semula, tekan shift 2. Okey, awak buat jalan kerja dia, punca kuasa sahaja dapat berapa. Manual boleh ataupun kalkulator pun boleh. Kalau awak tekan kalkulator, okey, awak tekan shift, awak tekan 2. Okey, ulang balik. Tekan shift, tekan 2, pilih 2 untuk sisihan piawai. Tak perlu letak kuasa 2, hanya tekan sama dengan. So dia akan dapat 1.333. Okay, so ini adalah jawapan sisihan piawai dan variance untuk mesin P. Manakala untuk kalkulator yang baru, okay, kalkulator yang baru ni awak tekan, dah siap, dah isi jadual semua ni. Okay, awak tekan OPTN ataupun option. So awak akan pilih first variable calculate. Kira first variable tu. So tekan nombor 3 dan dia akan paparkan jawapan. Jadi variance awak akan cari V kuasa 2 ataupun bentuk lambang cherry ni.
So V02 1.776, sisi ampere Y bawah dia iaitu 1.333. Jadi ini adalah hasil jawapan. Kalau awak guna kalkulator, awak buat soalan nombor 6 nanti, jadi dia terus je cari mean, cari variance sisi ampere Y. Kemudian mean, variance sisi ampere Y. Memang terus cepat. Maksudnya awak tak akan cuai. Melainkan kalau awak salah letak nombor. Okey, ini adalah untuk mesin P, untuk variance dan sisi ampere Y. Sekarang awak kena cari pula mesin Q punya variance dan sisi ampere Y. So mesin Q, mean dia awak dah tahu 11.65. Betul? Sekejap saya rujuk atas balik. 11.65. Jadi awak terus dia cari variance untuk mesin Q. Okey, variance ni saya terus tulis siap-siap. Awak boleh copy dekat saya pun ini. Awak salin saja. Okey, sekejap saya padam yang lain sekejap. Satu, 3, 5, 20. 18 dan 3. Okey, awak salin dulu. Jalan kerja wajib buat lah, sebab ni markah lah, markah untuk jalan kerja. Okey. Okey, cuba awak cari nilai variance dan nilai sisi ampere Y dia. Okey, awak guna kaedah calculator dan awak bagi tahu jawapan awak dekat Discord. Variance 1.02, sisi ampere Y 1.01. Ada lagi jawapan yang lain tak?
ke jawapan yang sama. So kalau tengok, okey, saya dapat macam mana Syazrul dapat lah. Okey, 1.08 untuk variance dan 1.04 ataupun 1.039 lah untuk CCM piawai. Okey. So siapa yang dapat jawapan sama macam yang bawah? Ya, Aiman pun dapat yang bawah. Mungkin Izzati tersalah tekan something dekat sesuatu nilai. Jadi yang tu pun main peranan juga, cara dia tekan kalkulator tu. Okay. Alright, so ramai yang dapat yang sama. Saya suka guna kalkulator kelas B ni sebab dia cepat tau nak tekan. Tapi untuk tajuk matrix dia lambat sikit. Dia macam advantage dia ada disadvantage dia. Alright. So nanti jawapan awak akan dapat dalam lingkungan 1.08 dan awak akan punca kuasa dapat 1.039 atau 1.4 lah gitu. Okay. So untuk jawapan ni kita kena bandingkan sistem piawai yang manakah antara mesin P dan Q yang lebih sedikit. Jadi kita dah nampak dekat sini, kita bandingkan sistem piawai untuk mesin P dan mesin Q, kita nampak mesin Q lebih sikit. Jadi automatik mesin Q lebih konsisten. Okey, kita boleh bagi tahu dekat sini. Kita buat sedikit ayat. Mesin Q lebih konsisten. Tadi lebih baik, tapi yang ini soalan ni dia cakap lebih konsisten kerana julat pula. Kerana sisihan piawai. Kerana sisihan piawainya sedikit ataupun lebih kecil, suka hati awak nak tulis apa. Yang penting dia, apa orang kata, logik lah. Lebih kecil berbanding. Kita buat perbandingan. Berbanding mesin P. Okay, mesin Q lebih konsisten kerana sisihan piawainya lebih kecil berbanding mesin P. Jadi untuk soalan yang macam ni 9 markah, awak cuma cari mean, cari variance, cari sisihan piawai. Dan soalan ni juga berada dalam soalan fokus SPM. Jadi sebab tu saya nak awak tekankan untuk ni dengan yang graf. Okay, so banyakkan tajuk ni, fokus kat tajuk ni. Maksudnya bab ni lah, sukatan serakan data terkumpul dengan sukatan serakan data tak terkumpul. Tingkatan 4 dan tingkatan 5, dua-dua sekali. Okay, so itu dua-dua tu tajuk fokus. Lepas tu kita lagi tajuk fokus kita operasi set. Tajuk fokus ni maksudnya bahagian B yang saya ceritakan adalah kertas 2 bahagian B. Sebab dia bawa 9 markah, banyak 9 markah, banyak tu. Dan apa? Ketaksamaan linear. Dia macam pengatur syarat linear ADMAT. Okey, yang tu pun sama. Sentiasa ada pada soalan bahagian B. 9 markah. Kalau awak dapat bahagian B 40/45, maksudnya skor lah 40 ke atas, kira baguslah sebab ada chance untuk lulus. Hanya lulus saya cakap ada chance. Belum campur lagi dengan markah kertas 1, belum campur lagi dengan markah bahagian A. Okey, jadi kalau dah campur-campur mungkin awak dapat B dan ke atas. Jadi kalau awak dapat full mark, perfect lah dalam bahagian B. Senanglah dapat A tolak ke atas. Okey, try untuk lumba bahagian B ni awak dapatkan full. Bahagian A ada 50 ke 45 markah, saya tak ingat. 50 something lah. Jadi yang tu pun kena macam target jugalah, ada target sikit. Tapi bahagian A tu bagi saya susah. So bahagian B je lah harapan untuk matematik ni. Alright, so yang ini sahaja yang saya nak terangkan. Soalan 5. Jadi untuk soalan 6,
Okey, soalan 6 ni awak buat sebagai kerja rumah tambahan. Mana yang dah hantar tu awak boleh tekan unsubmit dan awak boleh submit semula. Hanya buat soalan tambah lagi satu, soalan 6. Jadi yang mana belum hantar soalan 2 dengan soalan 4 tu, dia kena buat sekali 3 lah. Dia kena buat nombor 2, dia kena buat nombor 4, dia kena buat nombor 6. Jadi ada 3 soalan kena buat kan. Bagi yang dah siap tu senang lah, tak payahlah buat lagi kan. So tinggal nombor 6 je korang buat. Okey. Dan kita ada banyak lagi masa, dan saya nak bagi lagi satu topik lah. Topik ni topik minor, tajuk matematik pengguna insurans. Okey, insurans. Percukaian bab 4 kan, ni insurans. Saya just nak bagi tahu sikit-sikit je lah, sebab yang tu saya masukkan dalam exam kita lah, bukan exam sekolah, exam kita. Tapi yang ni minor lah, minor tu sikit lah, tak nak fokus sangat. Okey, so awak salin dulu. Mana yang ada kelas tuition pada pukul 9 suku tu boleh left lah. Okey, yang ada kelas tuition tu seorang ke dua, saya tak ingat. Okey. So ini adalah untuk sukatan serakan data terkumpul. Jadi saya akan asingkan rakaman kelas.